Definisi riba. Dari segi bahasa ialah kelebihan ataupun tambahan. Dari segi istilah pula, penambahan jumlah wang pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman pokok. Hukum riba. Betapa dahsyatnya riba ini sehingga dikatakan lebih besar daripada dosa zina. Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksudnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akhir kata, kita sebagai umat Islam hendaklah mengelakkan diri daripada mengambil perkara yang haram bagi mendapat keberkatan dalam hidup. Riba al-buyu' terbahagi pada dua. Yang pertama adalah riba al-nasa atau nasiah dan yang kedua adalah riba al-fad. Riba al-nasa atau nasiah berlaku apabila jual beli atau pertukaran item ribawi yang sama jenis dilakukan secara tangguh atau tidak sempurna dalam satu masa. Riba al-fad pula berlaku apabila terdapat perbezaan pada berat dan kuantiti item ribawi yang sama jenis. Seterusnya ialah berkaitan isu semasa jual beli barangan emas secara angsuran. Emas termasuk dalam golongan item ribawi di mana jual beli barangan ini perlulah dilakukan secara serta-merta dan tidak bertangguh. Terdapat dua kaedah jual beli emas yang sering berlaku. Pertama, jual beli emas dengan emas. Majoriti ulama bersepakat jual beli emas dengan emas mestilah dilakukan secara tunai dan haram dilakukan secara bertangguh. Emas tersebut juga haruslah menepati syarat jual beli yang telah digariskan, iaitu mestilah sama dari segi kuantiti dan berat. Kedua, jual beli emas dengan tunai. Ulama mutaakhirin cenderung mengatakan harus jual beli secara bertangguh tetapi perlu memenuhi dua syarat. Yang pertama, pembeli berkemampuan mendapatkan barangan tersebut bila-bila masa tanpa halangan. Yang kedua, jika barang tersebut memerlukan keselamatan, maka pihak pembeli wajib menanggung kos yang diperlukan. Isu semasa seterusnya adalah beli dulu bayar kemudian. Perkhidmatan beli dulu bayar kemudian ini membolehkan pengguna membuat bayaran secara ansuran untuk suatu tempoh tertentu yang telah ditetapkan. Contoh perkhidmatan beli dulu bayar kemudian yang popular di Malaysia ialah Atomy, Pay Later by Grab, Hula dan sebagainya. Charge yang dibenarkan hendaklah berdasarkan kos langsung direct cost, bukannya kos tidak langsung indirect cost, seperti pembayaran gaji pekerja dan sewa pejabat. Tetapi terdapat juga perkhidmatan yang mengenakan charge lewat bayar jika pengguna tidak membayar secara bulanan seperti yang dipersetujui. Hal ini dilarang dalam Islam kerana setiap hutang yang disertakan bayaran tambahan akibat berlaku kelewatan dalam pembayaran adalah termasuk dalam kategori riba al-qard. Akan tetapi, sekiranya charge tersebut dikenakan bagi menampung kos kerugian, maka ia dibenarkan dengan syarat kos tersebut berdasarkan kerugian sebenar actual cost. Sebagai pampasan, ta'wid bukanlah dianggap sebagai denda gharamah mahupun pendapatan tambahan bagi syarikat penyedia kewangan. Isu semasa yang ketiga ialah Forex. Forex ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, Forex Exchange. Yang kedua, Forex Online Trading. Hukum mengenai Forex ini ada dua, iaitu harus dan haram. Mengikut fatwa Ustaz Ahmad Dusuki, Forex ini hukum asalnya harus tetapi kena ada tactical analysis. Jika sesuka hati trade ikut probability, ia dikira haram. Dan fatwa Ustaz Abdul Somad juga mengatakan bahawa Forex ni hukum asalnya harus selagi mana perniagaan itu bebas dari tiga perkara, iaitu tiada penipuan, tiada riba dan tiada judi. Akan tetapi, fatwa Perlis mengatakan bahawa hukum Forex trading ini adalah haram, tiada serahan milik secara tunai dan serta-merta dan ada riba. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam hendaklah mengelakkan diri daripada mengambil perkara yang haram untuk mendapat keberkatan hidup. Sekian, terima kasih.